Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Cikgu Khairi. Untuk video kali ini, saya akan ajar kamu semua tentang RBT Bab 1 Tingkatan 1, pengenalan kepada reka bentuk dan teknologi. Sebelum tu, jom tengok video ni. Video tadi banyak menunjukkan pelbagai jenis reka bentuk yang dihasilkan dengan tujuan untuk memudahkan kehidupan manusia dan juga untuk menjaga alam sekitar. Berdasarkan video tadi, awak akan dapat lihat beberapa produk yang dihasilkan, nampak pelik, nampak menggelikan dan ada juga yang nampak mudah tapi sangat memberikan kesan yang mendalam dalam kehidupan manusia. Baiklah, tanpa membuang masa, jom kita belajar tentang Bab 1, pengenalan kepada reka bentuk dan teknologi. Topik 1.1, dunia reka bentuk. Jadi sebelum kita belajar dengan lebih mendalam tentang dunia reka bentuk, kita lihat dulu standard pembelajaran. Jadi diharapkan selepas habis video ini, anda akan dapat mentakrifkan reka bentuk dan teknologi. Yang kedua, anda akan dapat mengenal pasti sekurang-kurangnya 5 elemen reka bentuk berdasarkan produk yang dipilih. Yang terakhir, anda akan dapat menjelaskan sekurang-kurangnya 5 prinsip reka bentuk. Dunia reka bentuk. Kehidupan pada hari ini dipenuhi dengan pelbagai barangan dan teknologi hasil daripada reka bentuk. Contoh paling mudah yang kita dapat lihat di sekeliling kita, tuala, sabun mandi, berus gigi, baju, seluar, kasut, kuih-muih yang menarik, kenderaan yang boleh pandu sendiri, dalam bidang pertanian, dalam bidang elektronik, dalam bidang perabot, seperti yang anda dapat lihat di depan ni. Jadi, contoh-contoh aplikasi ini adalah direka bentuk dalam kehidupan. Jadi, semua ini bertujuan untuk memudahkan kehidupan manusia yang semakin maju seiring dengan persekitaran yang harmoni, mudah dan selesa. Kita lihat dulu isi kandungan. Yang pertama sekali, kita akan lihat takrifan RBT ataupun definisi RBT. Yang kedua, mengenal pasti elemen reka bentuk berdasarkan produk yang dipilih. Yang ketiga, menjelaskan prinsip reka bentuk. Yang terakhir, topik tambahan, iaitu mengaplikasikan prinsip-prinsip reka bentuk dalam reka bentuk objek asas. Yang pertama sekali, apakah maksud reka bentuk dan teknologi? Jadi kita pecahkan dulu definisi dia. Kita lihat yang pertama sekali, iaitu maksud reka bentuk. Jadi reka bentuk ni adalah pengetahuan tentang penyusunan bahan secara terancang untuk menghasilkan sesuatu produk yang memberi impak kepada kehidupan. Okey, yang paling penting sekali, anda hanya kena ingat perkataan yang saya boldkan ni.
Itu adalah keyword dia. Jadi, ingat reka bentuk, anda kena ingat penyusunan bahan secara terancang dan juga dapat menghasilkan suatu produk dan juga memberi impak kepada kehidupan. Yang kedua adalah teknologi. Maksud teknologi adalah pengetahuan yang mengaplikasikan ilmu sains dan matematik menggunakan sumber semula jadi untuk dijadikan alat, tenaga atau sistem. Jadi, apakah fungsi teknologi ini? Teknologi fungsinya adalah untuk memudahkan tugasan manusia. Contoh macam robot di bawah ni. Robot ni tengah melakukan kerja dia, iaitu menyusun makanan. Jadi, untuk teknologi, anda hanya perlu ingat keyword yang saya boldkan ni sahaja, iaitu mengaplikasikan ilmu sains dan matematik. Maksudnya kita menggunakan ilmu sains dan matematik dan juga kita gunakan sumber semula jadi untuk menjadi alat, tenaga atau sistem. Jadi, kalau kita gabungkan dua-dua tu, apakah definisi dia? Jadi, definisi reka bentuk dan teknologi adalah gabungan pengetahuan tentang penyusunan bahan secara terancang dengan mengaplikasikan ilmu sains dan matematik. Okey, jadi boleh ingat tak? Sangat senang sebenarnya. Sangat senang. Jadi, definisi reka bentuk dan teknologi adalah gabungan pengetahuan tentang penyusunan bahan secara terancang dengan mengaplikasikan ilmu sains dan matematik. Jadi, tujuan RBT adalah tak lain tak bukan untuk memudahkan kehidupan manusia. Okey, ini adalah contoh gambar-gambar. Yang pertama sekali, ini adalah cara mudah untuk mewarnakan kuku. Okey, ni ada bekas dia. Jadi susah nak tumpah dan juga ada tempat untuk menyokong dia dan senang untuk mewarnakan kuku. Yang kedua adalah vacuum. So, bila ada vacuum, robot vacuum ni, anda hanya rehat saja biar robot tu yang buat kerja dia. Malah robot vacuum ni tak bising macam vacuum yang biasa. Yang terakhir adalah printer 3D. Bagi saya teknologi yang sangat canggih lah, yang dapat menghasilkan pelbagai jenis bentuk produk. Seterusnya, kita lihat pula bidang RBT. Okey, bidang RBT pada asasnya ada dua. Yang pertama konkrit, yang kedua adalah abstrak. Jadi konkrit ni macam batu konkrit lah. Okey, maksudnya dapat dipegang. Yang kedua pula abstrak. Okey, untuk abstrak saya suka bagi contoh seperti angin lah. Angin Maksud abstrak adalah boleh dilihat tetapi tidak dapat dipegang. Berlawanan dengan konkrit. Konkrit dapat dilihat, dapat dipegang. Jadi, untuk senang ingat, kita bayangkan macam angin lah. Angin boleh dirasa tapi tak dapat dipegang. Jadi, ini adalah beberapa contoh bidang dalam reka bentuk dan teknologi. Okey. Yang pertama sekali konkrit. Dalam bidang teknologi, contohnya adalah peralatan, mesin, pertanian, pemakanan, pakaian dan juga persenjataan. Contoh dalam bidang seni pula, bahagian konkrit adalah seramik, masakan, lukisan, alat muzik, arca, seni halus, sulaman ataupun anyaman. Yang kedua adalah abstrak. Contoh bidang abstrak dalam bidang perkhidmatan, pengangkutan, sewaan, sistem pembelajaran, proses dan langkah dan juga sistem pengairan. Kalau untuk komunikasi pula, bahasa atau cara, bunyi, isyarat dan suara, persuratan, pengiklanan dan juga grafik. Jadi perbezaan paling ketara antara dua benda ni adalah konkrit lebih kepada benda fizikal, benda yang memang wujud, kita boleh pegang dia. Contohnya seperti mesin. Okey, kalau seni pula contohnya seperti arca. Benda yang kita boleh lihat, kita boleh pegang. Tapi kalau abstrak ni pula lebih kepada perkhidmatan. Contohnya, sewaan kereta, sewaan bas. Contohnya, contoh lain bagi pengangkutan pula kita boleh ambil contoh sebagai dengan Grab. Contohnya, khidmat Grab tu. Walaupun Grab tu kita boleh rasa, kita boleh pegang, kita boleh naik dia. Tapi perkhidmatan Grab tu adalah abstrak. Sebab perkhidmatan dia adalah untuk membawa pelanggan dia ke tempat ataupun ke destinasi yang dia mahu pergi.
Seterusnya, elemen reka bentuk berdasarkan objek yang dipilih. Ada 7 elemen yang anda perlu hafal. Yang pertama sekali garisan, yang kedua rupa, yang ketiga bentuk, tekstur, Warna, saiz, ruang. kita lihat dulu apakah garisan. Jadi garisan ialah cantuman atau sambungan siri titik yang mempunyai ukuran panjang dan jarak. Okey, maksud kat sini sambungan siri titik itu adalah contohnya daripada point A ke point B. Bila kita cantumkan dua titik tu akan menjadilah satu garisan. Jadi kat sini ada pelbagai jenis garisan. Ada garisan halus, garisan tebal, garisan beralun, garisan berduri, garisan bergerigi, garisan berpancar, garisan berbulu, garisan berbiji, garisan berlingkar, garisan zigzag, garisan putus-putus dan juga garisan berserabut. Contoh garisan dalam kehidupan seharian kita adalah contohnya di lebuh raya ataupun di jalan raya, ada papan tanda yang ada anak panah. Anak panah itu sendiri adalah daripada garisan. Yang kedua daripada gitar. Tali gitar juga berbentuk garisan. Okey, apa-apa objek yang seperti tali, ianya adalah garisan. Yang ketiga contohnya dalam sistem perpaipan. Okey, pipe tu sendiri boleh mewakili garisan. Contoh lain yang paling mudah, contohnya pada aksesori fashion seperti jam, tali leher ataupun baju sendiri kadang-kadang banyak menggunakan garisan untuk memberikan kesan-kesan yang tertentulah pada si pemakai. Seterusnya, rupa. Okey, rupa ialah hasil pertemuan antara hujung garisan dengan permulaannya. Okey, rupa ada dua jenis. 2D dan juga 3D. Rupa ada dua kategori, iaitu rupa geometri dan juga rupa organik. Contohnya seperti sinilah. Okey, segi 4, lepas tu ada segi 3, bulat dan juga bentuk macam ni semi bulatan, ada dua semi bulatan kat sini. Jadi kalau 3D pula bagi rupa geometri, contohnya seperti inilah, silinder, cube, piramid, cone, sphere, cuboid dan pelbagai jenis lagi. Jadi perbezaan antara 2D dengan 3D adalah 3D ni ada kedalaman. 2D dia flat saja. Kemudian dia ada rupa organik. Rupa organik ni dia rupa yang tidak bersegi. Contohnya seperti melingkar ni, bentuk daun, bentuk buah apple dan juga macam bentuk ni, macam bentuk sel ni. Seterusnya, bentuk. Bentuk ialah objek yang mempunyai ruang, isi padu dan mempunyai lebih daripada satu permukaan. Okey. Bentuk pun sama juga, dia ada dua jenis, dia ada konkret dan juga bentuk abstrak. Jadi sama juga macam tadi, sama juga macam bidang reka bentuk. Konkret tu adalah benda yang boleh dilihat dan juga benda yang boleh dipegang. Kalau abstrak, jadi kalau bentuk yang dihasilkan menggunakan komputer yang berbentuk 3D ataupun dilukis seperti bentuk 3D, itu namanya adalah ilusi. Seterusnya, texture. Jadi texture ni adalah jalinan ataupun satu teknik yang memberikan impak atau kesan terhadap orang yang melihat sesuatu permukaan pada lukisan ataupun objek. Contohnya kat sinilah, ada 3 jenis texture: halus, kasar, licin. Okey. Untuk halus, contoh dia macam nilah, dia macam berbatu-batu, berbiji-biji. Okey, contohnya ini adalah tekstur kasar. Tekstur ni lebih banyak bentuk-bentuk yang tak rata, bentuk-bentuk yang berlubang, lebih ketara daripada yang halus. Yang terakhir adalah tekstur licin. Seterusnya, warna. Okey. Warna sebenarnya adalah kesan melalui pembalikan cahaya ke atas sesuatu objek. Okey, tak ada cahaya, tak adalah warna. Jadi warna ada 3 kumpulan, iaitu warna asas, warna sekunder dan juga warna tertier. Jadi kat sini dalam bahasa Inggeris primary lah, dalam bahasa Melayu ianya adalah asas. So asasnya warna ada merah, biru,
kuning. Jadi kalau kita gabungkan warna-warna asas ni, dia akan membentuk warna sekunder. Contohnya merah campur dengan biru akan jadi purple. Kalau merah campur kuning jadi jingga. Manakala kalau kuning campur biru jadi warna hijau. Okey, jadi yang warna tertier ni pula adalah gabungan daripada warna primary dan warna sekunder. Jadi di sini kita boleh lihat lah. Kita boleh lihat pelbagai jenis warna yang dihasilkan jika digabungkan lah, jika dicampurkan. Warna juga dia ada dua kategori warna. Yang pertama sekali warna panas. Yang keduanya warna sejuk. Okey, saya dah bagikan dua. Jadi warna panas ni lebih kepada warna yang terang dan jelas. Okey, jadi warna panas dari segi psikologinya dapat menimbulkan suasana ceria, riang dan bersemangat. Okey, warna ini dinilai dari warna merah hingga ke warna kuning. Okey, merah hingga kuning. Kalau sejuk pula, warna sejuk memberikan kesan cahaya yang rendah. Warna ini memberikan kesan redup, tenang dan damai serta menyejukkan mata. Warna sejuk dinilai dari warna ungu hinggalah warna hijau. Seterusnya adalah ruang. Okey, ruang ialah kawasan kosong yang dikelilingi oleh elemen garisan bagi menampakkan objek dengan jelas. Jadi ruang ada dua jenis, ruang nyata, fizikal, ataupun ruang ilusi atau kita panggil sebagai ruang tampak. Jadi ruang nyata ialah ruang sebenar di antara dua objek yang berhampiran. Contohnya seperti di sini Contohnya seperti di sini. Okey. Ruang. Di sini pun ruang Kawasan kosong di antara cawan itu kita panggil sebagai ruang. Malahan kawasan kosong di dalam cawan ni sendiri, okey, ruang kosong dalam cawan ni pun kita panggil sebagai ruang juga. Okey. Manakala ruang ilusi pula adalah contohnya contohnya dua cawan dilukis secara berhampiran. Jadi kawasan kosong antara dua cawan itu adalah ruang ilusi. Jadi maksud di sini adalah ruang nyata tu yang sebenar, yang fizikal. Ruang ilusi tu adalah objek yang dilukis secara berhampiran. Okey, elemen terakhir adalah saiz. Saiz ialah ukuran atau dimensi bagi sesuatu objek. Saiz juga boleh digunakan untuk menunjukkan kesan perbezaan jarak, panjang, tinggi dan juga kedalaman objek. Okey, jadi itu adalah 7 elemen. Sekurang-kurangnya kalau anda boleh hafal 5 daripada 7, itu cukup baiklah. Okey, seterusnya kita tengok pula apakah prinsip reka bentuk. Okey, prinsip reka bentuk adalah konsep yang digunakan untuk menyusun maklumat. Prinsip reka bentuk membantu mereka membuat keputusan bagaimana hendak menggunakan elemen-elemen reka bentuk. Jadi, elemen tanpa prinsip, maka tak jadilah reka bentuk. Okey. Yang terakhir adalah prinsip reka bentuk membantu sesebuah lakaran idea menjadi lebih menarik dan juga menyenangkan apabila dilihat. Okey, jadi prinsip ada 7 semuanya. Yang pertama sekali keseimbangan, yang kedua pengulangan, yang ketiga kontras, yang keempat kepelbagaian, yang kelima kesatuan, keenam keringkasan, yang ketujuh adalah harmoni. Kita lihat dulu keseimbangan. Okey, keseimbangan ada dua, iaitu keseimbangan simetri ataupun formal dan juga keseimbangan asimetri ataupun tidak formal. Jadi keseimbangan simetri ini adalah dia mempunyai persamaan pada kedua-dua belah bahagian. Maksudnya kalau kita potong dua, jadi belah kiri dan kanan adalah sama. Yang asimetri pula adalah kedua-dua bahagian tidak sama. Okey. Fungsinya adalah untuk menampakkan kesan yang lebih menarik lah. Untuk menarik perhatian dan juga bagi objek tu ada daya tarikan yang tersendiri. Okey, jadi walaupun tidak sama bentuknya, tapi objek ini masih lagi seimbang.
Yang kedua adalah pengulangan. Pengulangan bermaksud penyusunan semula objek secara berulang-ulang dari segi saiz dan juga bentuk. Seterusnya, kontras. Okey. Kontras adalah perbezaan ketara pada ciri-ciri elemen yang digunakan. Contoh-contoh kontras adalah tekstur, kasar dan licin, kedudukan kiri ataupun kiri kanan, tegak dan juga melintang, warna terang dan gelap, saiz kecil dan besar, bentuk bulat dan juga bersegi, ruang jauh dan juga dekat. Contoh pada gambar ni lah. Gambar budak perempuan yang melompat ni. Okey, bahagian atas ni warna merah. Perlawanan dengan baju dengan berwarna putih. Sama juga pada bahagian bawah. Background dia warna putih. Perlawanan warna dengan seluar dia. Okey, kotak ni pun sama juga. Perbezaan daripada segi saiz dan juga kedudukan. Dan juga ruang. Kita lihat pula kepelbagaian. Kepelbagaian menunjukkan aplikasi penggunaan yang pelbagai, gaya, nilai dan juga idea yang berbeza dalam sesuatu reka bentuk. Kepelbagaian dapat dihasilkan dengan menggunakan elemen-elemen reka bentuk. Okey, tujuan dia adalah untuk bagi nampak rekaan itu lebih menarik dan juga lebih menarik perhatian. Contoh pada gambar ini, dalam kat sini ada pelbagai jenis elemen yang digunakan. Seterusnya adalah kesatuan. Kesatuan bermaksud semua bahagian elemen bergabung untuk membentuk satu image, tema atau idea yang sempurna. Contohnya, satu objek yang sama bentuknya disusun untuk menjadikan satu bentuk yang lebih menarik. Contohnya bunga ros ni lah. Bunga ros dikumpulkan banyak-banyak dan disusun menjadi bentuk love. Kemudian keringkasan. Keringkasan adalah idea yang kompleks diulah semula menjadi sesuatu yang ringkas. Contohnya seperti kerusi ni. Kerusi yang biasa kita lihat boleh diolah menjadi bentuk kerusi seperti ini. Bentuknya yang sangat mudah, kukuh dan juga selesa. Yang terakhir adalah harmoni. Harmoni bermaksud melihat sesuatu yang dapat memberikan keamanan dan juga kedamaian. Okey, harmoni dalam visual dapat dihasilkan melalui susun atur yang berulang, unsur yang seimbang, penggunaan tone yang hampir sama atau kontras. Okey. Cara paling mudah sekali untuk melihat harmoni adalah dengan melihat pemandangan alam sekitar lah. Pemandangan alam sekitar, di taman, di dalam hutan. Okey, yang terakhir adalah aplikasi prinsip-prinsip reka bentuk dalam mereka bentuk objek asas. Setelah kita mahir menggunakan elemen dan juga prinsip, jadi kita boleh melakar untuk menghasilkan satu objek yang menarik. Okey. Tapi jika anda tidak mahir ataupun macam mana anda nak mahir menggunakan prinsip dan juga elemen, kita boleh mulakan dengan menggunakan satu prinsip terlebih dahulu. Okey, contohnya gambar di sebelah ini. Okey. Dia menggunakan dua objek asas iaitu bulat dan juga oktagon. Okey. Daripada objek asas ini dilakar menjadi bentuk bulatan dan juga dilakarkan bahagian tali dan diperincikan lakarannya. Okey. Jadi, setelah siap lakaran ini, kita boleh dapat lihat beberapa prinsip dapat dihasilkan. Antaranya adalah pengulangan, ada harmoni dan juga ada kesatuan. Jadi, anda juga sebenarnya boleh melukis ataupun melakar beberapa bentuk lain lagi yang mempunyai prinsip-prinsip reka bentuk di dalamnya. Contohnya seperti kamera, cawan, beg sekolah dan pelbagai jenis bentuk lagi. Yang paling penting, semakin banyak latihan yang dibuat, semakin mudah untuk kita ataupun semakin cepat kita mahir menggunakan prinsip-prinsip reka bentuk untuk melakar ataupun untuk mereka bentuk objek asas. Apa yang saya boleh simpulkan adalah murid-murid perlu mahir dalam menggunakan elemen dan prinsip kerana ia banyak digunakan dalam banyak bab yang melibatkan projek. Jadi itu sahaja untuk hari ini. Topik seterusnya kita akan sambung dalam video yang akan datang. Sekian, terima kasih.